Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, baik, kali ini kita akan bincang Nabi yang seterusnya, iaitu salah seorang Nabi dalam 25 orang Nabi yang sangat terkenal dalam kalangan kita. Pergi ke mana-mana pun, memang orang akan tahu kisah ataupun riwayat hidup Nabi Sulaiman AS. Bila Nabi Daud AS ni wafat, maka pemerintahan kerajaan pada ketika itu disambung oleh Nabi Sulaiman AS. Segala bentuk pemerintahan dari sudut tenteraan, dari sudut ekonomi dan sebagainya disambung oleh Nabi Sulaiman AS. Dan di antara kelebihan Nabi Sulaiman juga bukan setakat boleh mengawal manusia, tapi Nabi Sulaiman ni boleh mengawal jin, boleh mengawal haiwan, gunung-gunung dan sebagainya. Dan disebut dalam Ibn Katsir, Nabi Sulaiman ni mendapat 3 kelebihan. Antara kelebihan yang ada kepada Nabi Sulaiman adalah kerajaan yang sangat-sangat besar, dan yang kedua harta yang sangat banyak, dan yang ketiga kenabian dan kerasulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara ganjaran ataupun ganjaran yang besarlah diberi kepada Nabi Sulaiman AS, yang mana suatu hari Nabi Sulaiman bersama tentera-tenteranya berjalan dalam satu perjalanan yang sangat lama, dan sampai di satu tempat Nabi Sulaiman menghentikan perjalanan itu. Maka tertanya-tanyalah tentera-tentera Nabi Sulaiman, kenapa Nabi Sulaiman tiba-tiba berhenti. Rupa-rupanya Nabi Sulaiman mendengar ucapan ataupun mendengar dialog Ratu Semut pada ketika itu, yang mana Ratu Semut kata lebih kurang macam ni lah, cepat-cepat masuk, takut kita akan dipijak oleh tentera-tentera Nabi Sulaiman AS. Dalam masa yang sama, Ratu tu tak sedar yang dialog ataupun percakapannya didengari oleh Nabi Sulaiman AS, dan disebabkan itulah Nabi Sulaiman menghentikan perjalanan ataupun perjalanannya kerana nak menunggu semut-semut itu melintas. Dan ada satu kisah yang sangat masyhur, kalau kita buka Quran pun memang banyak yang menceritakan kisah ni, iaitu kisah yang mana Nabi Sulaiman ni dapat menjatuhkan kerajaan Ratu Balqis. Pada suatu hari Nabi Sulaiman ni mengumpulkan atau membuat satu mesyuarat ataupun membuat satu perkumpulan, iaitu dalam kumpulan tu banyaklah ada jin, ada binatang dan sebagainya. Dan pada waktu yang ditetapkan, satu tarikh satu masa, bila semua orang yang dijemput tu sudah hadir, tapi ada satu makhluk yang belum lagi sampai ataupun belum lagi sampai ke tempat yang dijanjikan, iaitu burung hudhud. Maka Nabi Sulaiman menunggu burung hudhud tu sampai. Maka bila sampai saja burung hudhud, maka burung tu takut dimarahi oleh Nabi Sulaiman AS. Wahai Sulaiman, sebelum kamu memberi hukuman kepada aku, lebih baik kamu mendengar dulu apa yang aku nak bagi tahu. Maka kata burung hudhud tersebut, ada satu kawasan yang dinamakan Sabak ataupun Yaman, daerah Yaman, dan pemerintahan pada ketika itu atau pemerintahan mereka, kerajaan mereka tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, malah kerajaan mereka menyembah matahari. Bila Nabi Sulaiman mendengar laporan daripada burung hudhud tu, dan segera Nabi Sulaiman menulis surat dan memerintahkan burung hudhud ni untuk menghantar surat itu kepada Ratu Balqis, iaitu kerajaan Sabak di Yaman. Maka bila sampai sahaja surat itu di kawasan Ratu Balqis ataupun di istana Ratu Balqis, maka bila Ratu Balqis tu membaca suratnya, di antara isi surat yang dituliskan oleh Nabi Sulaiman AS, Nabi Sulaiman memerintahkan supaya Ratu Balqis dan segala pemerintahan mereka supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekiranya mereka ingkar, maka Nabi Sulaiman akan menyerang mereka. Maka bila Ratu Balqis membaca surat daripada Nabi Sulaiman, maka Ratu Balqis mengumpulkan penasihat-penasihatnya untuk kita bincang apa yang kita akan buat step yang seterusnya. Dan antara cadangan yang diberikan oleh penasihat-penasihatnya supaya jangan lawan Nabi Sulaiman, kerana Nabi Sulaiman ni mempunyai tentera langit dan tentera bumi. Cadangan yang baik iaitu mereka ni memberi cadangan kepada Ratu Balqis supaya mengumpulkan emas-emas untuk dihadiahkan kepada Nabi Sulaiman, supaya lembut hati Nabi Sulaiman dan tidak menyerang kita. Diringkaskan cerita, Ratu Balqis ni menghantar penasihat-penasihat yang untuk pergi hantar kepada kerajaan Nabi Sulaiman AS. Dan diringkaskan cerita, bila sampai sahaja di istana Nabi Sulaiman, mereka ni menyembahkan ataupun mempersembahkan hadiah yang diberikan Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman AS. Malangnya hadiah yang diberikan Ratu Balqis tu ditolak oleh Nabi Sulaiman AS, kerana katanya hadiah ataupun pemberian Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada aku lebih baik, lebih banyak daripada engkau berikan kepada aku. Mereka pulanglah untuk sampaikan penolakan hadiah oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Maka Ratu Balqis ni takut kerana Nabi Sulaiman ni mempunyai kerajaan yang sangat besar. Maka Ratu Balqis ni membuat persiapan untuk pergi jumpa sendiri Nabi Sulaiman AS. Maka Ratu Balqis ni mempersiapkan perjalanannya, mempersiapkan tentera-tenteranya untuk pergi jumpa Nabi Sulaiman AS. Dan berita Ratu Balqis nak menghadap dia, nak pergi jumpa Nabi Sulaiman AS didengari oleh burung hudhud, dan burung hudhud inilah menyampaikan berita itu kepada Nabi Sulaiman. Maka di sinilah Nabi Sulaiman bertanya kepada tentera-tenteranya, siapa di antara kalian yang dapat
bawa singgasana ataupun istana Ratu Balqis dengan cepat. Maka kata jin Ifrit, di antara jin yang sangat kuat dan jin yang sangat hebat pada ketika itu, aku dapat bawa singgasana ataupun istana Ratu Balqis ni sebelum kamu berdiri daripada kamu duduk. Kira Nabi Sulaiman keadaan duduk, bila Nabi Sulaiman nak berdiri, istana Ratu Balqis dah ada, dah sampai dah. Dan dalam keadaan tu ada seorang lelaki yang mengatakan kepada Nabi Sulaiman, dan ada riwayat mengatakan lelaki tersebut merupakan sahabat karib Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa kata lelaki tu? Aku boleh bawa istana ataupun singgasana Ratu Balqis sebelum mata kamu berkelip. Kira sebelum mata Nabi Sulaiman tu berkelip, dah ada istana Ratu Balqis di sebelahnya. Maka betul lah benda tu berlaku, dan benda tu dilakukan oleh pemuda tersebut. Maka bila sampai sahaja istana Ratu Balqis, dan Ratu Balqis tu sampai ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, terkejut Ratu Balqis kerana melihat istananya yang berada di Sabak Yaman boleh berada di Palestin, kerana kerajaan Nabi Sulaiman pada ketika itu di Palestin. Maka dalam keadaan itulah Nabi Sulaiman menyuruh Ratu Balqis ataupun memerintahkan Ratu Balqis supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara terbuka, secara rela hati, Ratu Balqis melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, melihat kehebatan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ratu Balqis beriman kepada Nabi Sulaiman dan beriman kepada Allah